Okey, selamat pagi pelajar 501. Semalam kita dah belajar cara nak hitung premium kasar bagi polisi komprehensif, polisi pihak ketiga, kebakaran dan kecurian dan polisi pihak ketiga. Hari ini kita nak kita teruskan dengan bagaimana kita nak selesaikan masalah yang melibatkan insurans. Okey, hari ini saya nak memperkenalkan apa maksud dia deductible, dan co-insurance. Sekarang kita tengok satu keadaan, satu situasi. Yang ni pemegang polisi, yang ni pemegang polisi. Kereta dia mengalami kerosakan. Tengok kerugian yang Encik alami berjumlah 5,500. Syarikat insurans akan membayar sebanyak 5,300. Baki 200 akan ditanggung oleh Encik. Maksud dia 200 tu adalah deductible yang ditanggung oleh pemegang polisi. Dia kata, mengapa saya tidak mendapat pampasan sepenuhnya? Sepatutnya dia nak dapat pampasan sepenuh ialah 5,500. Tetapi sekarang syarikat insurans hanya bayar 5,300. 200 tu perlu ditanggung oleh pemegang polisi ni. So yang 200 tu adalah deductible yang perlu ditanggung oleh pemegang polisi. Terdapat beberapa peruntukan dalam kontrak insurans yang menyebabkan pemegang polisi mungkin menerima pampasan kurang daripada kerugian sebenar dan perlu menanggung sebahagian daripadanya. So, antara peruntukan tersebut ialah deductible dan co-insurance yang juga dikenali sebagai insurans bersama. So sekarang kita tengok apakah maksud dia deductible. Apa itu deductible? Awak perlu salin maksud inilah. Deductible ialah satu jumlah yang perlu ditanggung oleh pemegang polisi sebelum layak membuat tuntutan daripada syarikat insurans. Kebiasaan deductible terdapat dalam kontrak insurans harta, insurans perubatan dan kesihatan dan insurans motor. Peruntukan ini tidak terdapat dalam insurans hayat dan insurans liability diri. So, yang deductible hanya terdapat dalam insurans harta, insurans perubatan dan kesihatan dan insurans motor. Tidak terdapat dalam insurans hayat dan insurans liability diri. Sekarang kita tengok contoh dia. Kita tengok contoh 4. Puan Suhaila telah membeli insurans motor untuk keretanya yang mempunyai peruntukan deductible sebanyak 300. Deductible maksud dia perlu tanggung RM300. Jika berlaku apa-apa kemalangan, kerosakan, dia perlu tanggung 300. Sepanjang tempoh insurans tersebut, Puan Suhaila telah mengalami 3 kemalangan. Kerugian yang dialami adalah pada bulan Mac, Julai dan Ogos masing-masing. Sebanyak 2,800, 2,500, 400 dan RM400. Nyatakan sama ada Puan Suhaila boleh membuat tuntutan terhadap kerugian yang dialami atau tidak. Jika dia nyatakan jumlah bayaran pampasan yang boleh dituntutnya bagi setiap kerugian yang dialami. Sekarang kita tengok keadaan yang bulan Mac. Bulan Mac dia mengalami kerugian 2,800. Bolehkah dia tuntut? Boleh. Mengapa boleh? Kerana dia punya kerugian melebihi amount deductible. Amount deductible 300 saja. Kerugian dia 2,800. Maksud dia kerugian lebih daripada amount deductible. So dia boleh tuntut. So tuntut berapa? Bayaran pampasan ialah bayaran pampasan dia sebanyak 2,500. Awak ambil 2,800, ambil 2,800 tolak 300. So syarikat insurans akan bayar dia 2,500. Dia perlu tanggung 300. RM300 dia perlu guna duit sendiri. 2,500 syarikat insurans tolong bayar. Bulan Julai mengalami kemalangan. Kerugian dia 250. Boleh buat tuntutan? Tidak boleh. Mengapa? Kerana kerugian kurang daripada deductible. Kerugian 250, deductible 300. So, tak dapat tuntut. Kerugian mesti melebihi deductible baru boleh tuntut.
So, jumlah kerugian kurang daripada amount deductible, maka tuntutan tidak boleh dibuat bagi kerugian ini. Okey, sekarang kita tengok bulan Ogos. Kerugian 400. So, kerugian dia melebihi deductible. So, boleh tuntut. Dan tuntutan dia ambil 400 tolak 300. So, syarikat tolong bayar 100. Pemegang polisi dia kena tanggung RM300. Okey. So, faham apa maksud dia deductible, cara pengiraan dia. So, dalam insurans motor, pemegang polisi bertanggungjawab menanggung deductible wajib sebanyak 400 sekiranya kenderaan yang diinsurankan itu dipandu oleh individu yang tidak dinamakan dalam polisi. Okey, maksud dia kereta itu dipandu oleh orang lain yang tidak nama dia tidak dalam polisi. So, dia perlu tanggung deductible sebanyak RM400. Individu tersebut dinamakan dalam polisi tetapi berumur bawah 21 tahun, pemegang lesen memandu sementara L atau pemegang lesen memandu penuh yang kurang dari 2 tahun, deductible lain dikenakan mengikut budi bicara syarikat insurans. Okey So, sekarang kita tengok contoh yang ke-5. Cerling mempunyai polisi insurans perubatan dengan deductible RM30,000. Maksud dia perlu tanggung RM30,000 setahun dengan had tahunan bernilai RM300,000. Pada tahun pertama dalam tempoh insuransnya, Cerling telah dimasukkan ke hospital untuk pembedahan appendix dan dikenakan kos rawatan sebanyak RM8,000. Pada tahun berikutnya, Cerling perlu melakukan pembedahan jantung dan dikenakan kos rawatan sebanyak RM210,000. Nyatakan jumlah yang perlu ditanggung oleh Cerling dan jumlah yang dibayar oleh syarikat insurans bagi tahun pertama dan kedua tempoh insurans. Okey, kita tengok tahun pertama. Tahun pertama, kos rawatan dia sebanyak RM8,000. So, kos rawatan RM8,000. Dan jumlah yang perlu ditanggung oleh Cerling ialah RM8,000. So, yang RM8,000 ni syarikat insurans tak bayar. Cerling sendiri kena bayar. Kerana apa? Kerana kos rawatan kurang daripada amount deductible. Amount deductible ialah RM30,000. Tapi kos rawatan kurang daripada dia. Kos rawatan hanya RM8,000. So, jumlah yang perlu ditanggung oleh Cerling ialah RM8,000. Okey, ingat. Okay, Yang tahun kedua, okey, kos rawatan ialah RM210,000. Okey So, kos rawatan RM210,000. Kos rawatan lebih daripada amount deductible. So, terus ambil kos rawatan tolak dengan RM30,000. Kos rawatan tolak deductible. So, syarikat insurans akan tolong bayar RM180,000. Okey. Syarikat akan bayar RM180,000 dan pemegang polisi, maksudnya Cerling dia perlu tanggung RM30,000 lah. Okey, faham apa maksud dia? Deductible.